اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Auda penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, dalam rancangan Irsyad Hukum pada kali ini, insya-Allah saya akan membicarakan satu tajuk, iaitu mengenai dengan apakah maksud syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Seperti yang kita maklum, bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Antara keistimewaan bulan ini yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain ialah syaitan dibelenggu apabila sahaja datang bulan Ramadan. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala syahru Ramadana futtihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Rawahul Bukhari. Maksudnya, apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, yakni syurga, dan ditutup pintu-pintu neraka Jahannam, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahu Muslim. Maksudnya, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, terdapat dua perkara utama yang selalu diberigakan kepada masyarakat apabila menjelang bulan Ramadan untuk meniupkan atau untuk memberikan semangat orang-orang Islam melakukan ibadat. Perkara pertama ialah dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Manakala perkara kedua ialah dibelenggu syaitan-syaitan. Apabila melihat kepada maksud hadis tersebut secara zahir, dalam perkara syaitan dibelenggu ini, ia seolah-olah memberi tanggapan bahawa dengan terbelenggunya syaitan yang dilaknat apabila datang bulan Ramadan, maka tidak ada syaitan yang dapat menghasut orang-orang Islam untuk melakukan maksiat dan kejahatan di bulan Ramadan. Jadi apakah sebenarnya maksud belenggu yang dikatakan dalam hadis tadi? Untuk memahami maksud belenggu dalam hadis tadi, saya bawakan beberapa huraian para ulama yang mensyarah hadis-hadis berkenaan. Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukil dalam kitabnya Fathul Bari bisyarah Sahih Al-Bukhari perkataan Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah dan selainnya yang menyatakannya bahawa belenggu yang dimaksudkan dalam hadis tadi boleh membawa maksud secara hakiki dan zahirnya, dan boleh juga membawa maksud secara majazi, iaitu secara kiasan. Adapun maksud secara hakiki dan zahirnya ialah syaitan-syaitan tersebut diikat dan dibelenggu secara zahirnya dengan rantai di leher mereka. Pembelengguan secara hakiki itu bertujuan untuk menghalang syaitan-syaitan tersebut dari menyakiti orang-orang beriman dan melemahkan godaan syaitan-syaitan terhadap orang-orang berpuasa untuk melakukan maksiat. Manakala menurut Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah lagi bermaksud
Maksud belenggu secara majazi itu pula bermakna syaitan-syaitan tersebut tidak diikat dengan rantainya secara hakiki. Bahkan ia masih bebas di bulan Ramadan. Akan tetapi pengaruh dan godaan syaitan terhadap orang-orang yang berpuasa untuk melakukan maksiat dan kejahatan menjadi lemah, seolah-olah kedua-dua tangan syaitan terbelenggu kerana orang-orang Islam sibuk menjaga ibadat puasa yang mengekang syahwat mereka di samping melakukan ibadat-ibadat lain seperti membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Dalam kitab Fathul Mun'im, Syarah Sahih Muslim, karangan Musa Syahin Lashyin, ada menukil pendapat sebahagian ulama yang mengatakan bahawa pembelengguan syaitan di bulan Ramadan adalah sebagai isyarat yang menunjukkan bahawa tidak ada lagi alasan keuzuran kerana digoda dan dihasut oleh syaitan, seolah-olah dikatakan kepadanya, syaitan telah tertahan daripada menggoda engkau, maka janganlah engkau menjadikan syaitan sebagai alasanmu pada meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Dalam perkara syaitan dibelenggu secara hakiki, para ulama berbeza pendapat mengenai jenis-jenis syaitan yang dibelenggu kepada dua pendapat berikut. Pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa syaitan yang dimaksudkan itu ialah kesemua jenis syaitan. Indah kira sama ada ketuanya kah atau kuncu-kuncunya, semua termasuk. Kedua, sebahagian ulama lagi berpendapat bahawa syaitan yang dimaksudkan itu ialah sebahagian syaitan sahaja, iaitu syaitan yang paling jahat di kalangan mereka. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin." Rawahun Nasa'i. Maksudnya, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang berkat. Allah Azza wa Jalla telah memfardukan ke atas kamu puasanya. Dibuka padanya pintu-pintu langit, yakni syurga, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka Al-Jahim, dan dibelenggu padanya yang paling jahat daripada syaitan-syaitan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya auda penonton yang saya hormati, jika syaitan telah dibelenggu di bulan Ramadan, jadi mengapa masih ada orang yang berpuasa melakukan maksiat dan kejahatan di bulan Ramadan? Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi rahimahullah menjawab persoalan ini dalam kitabnya Al-Mufhim lima ashkala min talkhis, kitab Muslim, dengan membawakan 3 sebab berikut. Pertama, sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya dibelenggu daripada orang-orang berpuasa yang menjaga syarat-syaratnya dan memelihara adab-adabnya. Adapun orang berpuasa yang tidak menjaga syarat dan adab puasa, maka syaitan tidak akan terbelenggu daripadanya. Kedua, jika kita menerima pendapat bahawa semua syaitan itu dibelenggu daripada orang-orang berpuasa, tetapi tidak bermakna bahawa dengan terbelenggunya semua syaitan itu akan menyebabkan tidak berlaku kejahatan, kerana kejahatan berlaku bukan hanya disebabkan oleh godaan dan pengaruh syaitan, bahkan terdapat sebab-sebab lain, iaitu jiwa yang keji, kebiasaan yang buruk dan syaitan-syaitan manusia. Sebab ketiga lagi, perkhabaran dalam hadis tadi adalah merujuk kepada syaitan-syaitan yang paling jahat di kalangan mereka. Adapun syaitan yang tidak terlalu jahat, maka ia tidak dibelenggu. Ini bertujuan bagi mengurangkan kejahatan daripada berlaku, sebagaimana dapat dilihat berkurangnya maksiat dan kejahatan yang terjadi dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lainnya.
Jadi berdasarkan keterangan yang saya sebutkan tadi dapat difahami bahawa maksiat dan kejahatan masih saja boleh dilakukan oleh orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Kerana maksiat dan kejahatan itu bukan semata-mata daripada godaan dan hasutan syaitan. Alhamdulillah, ya auda penonton yang saya hormati sekalian, dengan penjelasan tentang maksud syaitan dibelenggu di bulan Ramadan tadi, maka sama-samalah kita memperbanyakkan ibadat di bulan Ramadan dengan menjaga segala syarat dan adab-adabnya. Dan rebutlah peluang di bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa daripada sifat-sifat yang keji dan menjauhi kebiasaan yang buruk. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم